lambatnya. Kau pikir kau boleh lari daripada Mahanitan? Senyuman juru terbang elit Amerika, yang yakin dengan kemenangan, tiba-tiba sahaja membeku. Bunyi amaran, tak mungkin. Aku yang dikunci? Tiada siapa di radar. Dari mana? Dari mana kau tembak? Pandangan matanya hanya melihat langit biru yang jernih, namun sebilah pedang yang tidak kelihatan pasti sedang diacukan kepadanya. Ini bukan sekadar latihan simulasi. Ini adalah perbicaraan awam, di mana sebuah pesawat F-35 yang dihina dari Malaysia secara unilateral membelah jet tempur tercanggih. Tinggal 40 saat lagi sebelum dia merayu, meratap, dan harga dirinya dihancurkan berkecai. Kebanggaan Malaysia untuk generasi akan datang. Ini adalah kisah pesawat tempur rekaan yang dipenuhi dengan semangat. Tolong sokong kami dengan melanggan saluran ini sebelum Anda lupa. Pangkalan Udara Eielson, Alaska, mencatatkan suhu sejuk melampau mencecah minus 20 derajat Celcius. Oh, TUDM Tentara Udara Diraja Malaysia, hebat awak boleh bawa ratu hangar itu sejauh ini. Mungkin diangkut dengan kapal terbang karena takut ia berderai di tengah jalan. Bilik taklimat latihan bersama Red Flag Alaska, tempat berkumpulnya juru terbang tempur elit dari seluruh dunia, dikuasai oleh suasana dingin yang dibawa oleh seorang pegawai wanita. Namanya Major Kate Miller, ketua skuadron pesawat tempur terbaru Tentara Udara A, USF, F-15EX, Eagle 2, dan merupakan juru terbang elit yang digeruni sebagai singa betina Arktik kerana kecantikannya dan gaya penerbangan agresifnya. Bunyi tumit kasutnya bergema ketika dia mendekati sekumpulan warga Asia yang duduk terpencil di sudut bilik, para anggota tentara udara Diraja Malaysia, Toda. Aku dengar. F-35A, kelompok awal yang negara kami buang kerana kos penyelenggaraan terlalu tinggi dan tidak berbaloi, kini negara awak dengan gembiranya mengambilnya, kata Kate. Kate menarik sedikit lencana jalur gemilang, bendera Malaysia, yang dilekatkan di dada salah seorang anggota TUDM dengan hujung jari panjangnya. Orang Malaysia memang suka pelekat diskaun di pasar raya, ya? Tapi berhati-hatilah. Barang murah ada sebabnya. F-35 itu hanya hebat pada kertas spesifikasi katalog, tetapi hakikatnya ia hanya rosak dan asyik dibaiki, jarang sekali dapat terbang dengan betul. Ia adalah barangan cacat yang Kongres Amerika sendiri anggap sebagai sampah pembakar uang. Gela ketawa bergema di seluruh bilik. Tidak heranlah, ramai juru terbang A.S. yang hadir berasa kecewa dengan F-35. Walaupun kos pembangunan yang besar, sistem yang terlalu kompleks sering mengalami ralat dan penyelenggaraan penyamaran, stealth, yang memerlukan kerja keras yang memenatkan. Mereka menghabiskan lebih banyak masa di hangar untuk dibaiki daripada masa untuk bertempur. Itulah sebabnya mereka memanggil F-35 itu ratu hangar dan memandangnya rendah. Sebaliknya, F-15X yang diterbangkan oleh Kate adalah berbeza. Dengar sini baik-baik. Eagle 2, aku boleh mencapai kelajuan Mach 25 F. 35 kamu yang lembab itu mungkin hanya mampu terbang pada Mach 16, bukan? Kate menunjuk ke screen projector. Di sana terpapar image F-15X yang kelihatan seperti ketulan otot, bukan hanya kelajuan. Aku boleh terbang dengan membawa sehingga 12 peluru, berpandu udara ke udara. Kamu hanya boleh menyembunyikan 4 butir dalam ruang senjata dalaman untuk mengekalkan ciri penyamaran kan? Sungguh kelakar. Perang bukan main sorok-sorok. Kuasa tembakan adalah kebenaran, dan kuasa adalah mutlak. Keganasan nombor yang tidak dapat disangkal. Mach 25 berbanding Mach 16. 12 peluru berpandu berbanding 4. Bagi juru terbang A.S. yang mengagungkan rasionality. Bertukar kepada F-15EX adalah pilihan yang tepat dan Malaysia yang membeli sejumlah besar F-35 versi awal hanya dilihat sebagai jualan penghabisan stok yang menyedihkan dari negara yang lemah. Latihan kali ini adalah simulasi pertempuran sebenar. Semasa kamu bersembunyi secara diam-diam, aku akan musnahkan musuh dengan kuasa tembakan yang hebat ini. Jadi, semua kawan-kawan dari Malaysia, tolong duduk di belakang dan baiki barang diskaun kamu. Jangan ganggu, katanya dengan sombong. Ia adalah penghinaan.
kata-kata yang merentap harga diri dan memijak-mijak maruah mereka. Namun, tiada seorang pun anggota TUDM yang membalas. Mereka tidak menjerit atau mempamerkan wajah yang penuh kemarahan. Komander skuadron, seorang juru terbang yang kelihatan tenang, hanya berdiri tegak dan membongkok hormat dengan dalam. "Terima kasih atas nasihat, tetapi peralatan tidak bersalah," katanya dengan suara yang perlahan. Mereka kemudian meninggalkan bilik itu tanpa berkata-kata, menuju ke hangar yang diselubungi kesejukan melampau. Kate yang ditinggalkan di situ hanya mendengus. Kerapuan orang yang kalah. Ya, berdoalah agar enjin kamu tidak mati semasa latihan, dan tersenyum sinis dengan rasa menang. Namun, dia tidak melihat apa yang berlaku di sebalik pintu pemandangan yang penuh semangat di hangar yang dingin. Di hangar yang agak gelap itu, tersimpan F-35E yang dilabel sampah oleh tentara A. Tetapi pesawat itu kelihatan sama sekali berbeza daripada ketika ia berkhidmat dengan AS. Catnya tidak lekang, dan ia digilap sehingga tidak membenarkan sebarang ketidaksekatan walaupun pada tahap mikron mengeluarkan kilauan hitam yang licin seolah-olah basah. Neraka penyelenggaraan yang membuat juru teknik AS berputus asa bukanlah neraka bagi juru teknik Malaysia. Mereka menyusup kebahagiaan dalam pesawat dengan berpandukan cahaya lampu suluh, sensitivity sensor, pembetulan 0,01% dari nilai piawai, salutan penyamaran, salve. Jangan biarkan walaupun kesan cap jari. Apa yang mereka bawa bukanlah alatan mengikut manual, tetapi ketukangan yang hampir gila, di bahagian yang dipotong oleh orang Amerika karena tidak kos efektif. Disitulah orang Malaysia meletakkan semangat mereka. Mereka tahu, angka spesifikasi katalog hanyalah hiasan. Prestasi sebenar sesebuah senjata bukanlah ditentukan oleh CPU terkini, tetapi oleh kecintaan dan kemahiran manusia yang mengendalikannya. Sedia, boleh bergerak bila-bila masa, lapor juru teknik, juru terbang mengangguk perlahan. Bunyi kuat, afterburner, bergema di landasan. Pesawat F-15X terkini berlepas, satu demi satu, dengan bunyi logam yang memotong udara. Mengikuti mereka, F-35 Malaysia pula, menyelinap perlahan ke langit. Raksasa kuno, F-15EX, dan hantu yang diasah taringnya, F-35. Mijar Kate tidak tahu. Pesawat yang diejeknya sebagai pelekat diskaun itu sebenarnya telah berevolusi menjadi raksasa yang lebih dahsyat daripada yang dijangkakan oleh AS, dan 40 saat yang akan datang akan menjadi trauma terbesar dalam karier penerbangannya. Eagle One kepada kumpulan 4. Cari dan musnahkan. Kita akan pastikan sampah-sampah Malaysia itu menangis dan pulang sebelum latihan bermula. Pada ketinggian 30.000 kaki, formasi F-15X yang diketuai oleh Major Kate membelah lapisan udara Alaska yang jernih. Pesawat kesayangannya memancarkan aura raja udara. Sejumlah besar peluru berpandu AIM 120 Amram tersangkut di bawah sayapnya. Radar AESA Active Electronically Scanned Array APG 82 yang dipasang pada hidungnya adalah yang paling berkuasa. Outputnya begitu hebat sehingga ia memiliki mata Tuhan yang tidak akan terlepas pandang walaupun burung hantu ratusan kilometer jauhnya. Kate penuh keyakinan. Rancangannya mudah dan jelas. Dengan kuasa F-15IX yang unggul, pancarkan gelombang radar yang kuat untuk memaksa F-35 yang bersembunyi keluar, kemudian rapatkan jarak pada kelajuan Mach 2.5, dan lepaskan hujan peluru berpandu. Kuasa adalah kebenaran, kelajuan adalah hakikat. Sebuah dogma lama yang dipercayai oleh tentara udara AS. Output radar maksimum. Sistem peperangan elektronik EPAWS diaktifkan. Sekarang, di mana kamu bersembunyi, Ratu Barangan Diskaun? Kate merenung skrin kokpitnya. Perlahan-lahan, senyuman di wajahnya hilang. 1 menit berlalu. 2 menit berlalu. 5 menit berlalu. Pelik. Tiada sebarang tindak balas pada skrin radar hijau. Kesunyian yang menyeramkan tanpa sebarang gangguan noise. Seolah-olah tiada manusia lain wujud di langit Alaska yang luas ini selain kami. Hei, apa yang berlaku? Tentara Malaysia masih belum berlepas ke? Suara keresahan mula kedengaran di radio skuadronnya. Eagle 2,
Laporkan keadaan, di mana F-35 Malaysia. Komander, negatif. Tiada musuh di Kesan. Hah, radar kamu yang besar itu pun rosak juga ke? Berilah tumpuan. Kate mendengus dan menolak kayu kawalan dengan kasar. Dia membuat pusingan tajam untuk mengimbas semula seluruh kawasan. Dia berpikir, mungkin berlaku kerusakan. Ya, pasti begitu. Pesawat yang tidak diselenggara dengan baik itu mesti mengalami ralat sistem sejurus selepas berlepas dan berpatah balik. Memang sia-sia bagi orang Malaysia untuk diberi peralatan canggih. Dia meyakinkan dirinya, coba berasa tenang. Namun, dia tidak menyadari. Pada saat dia bersungguh-sungguh memancarkan gelombang radar dan menjerit melalui radio, tepat pada gelombang itu, pemangsa yang dingin sedang menyelinap mendekat. Mari beralih tumpuan ke pihak Malaysia. Pada aras penerbangan yang sangat rendah, hampir menyentuh permukaan laut yang membeku di kejauhan. Di sana terdapat 4 buah F-35 ATUDM, tetapi kokpit mereka sunyi seperti kubur, berbeza dengan pihak A. F-35 mereka tidak memancarkan sebarang radar. Radio senyap. Mod penyamaran muktamad yang melarang sama sekali pemancaran gelombang radio taktik pasif. Major Kate telah melakukan kesilapan besar. Radar paling berkuasa F-15EX yang dibanggakannya. Apa yang berlaku jika Anda mengayunkan lampu suluh yang kuat di dalam gua? Walaupun Anda tidak dapat melihat orang lain, Anda memberitahu mereka, saya ada di sini. Sistem peperangan elektronik F-35 Malaysia, AN/ASQ 239, menerima gelombang radar kuat yang dipancarkan oleh Kate dengan tepat dari ratusan kilometer jauhnya. Pada paparan panorama kokpit, kedudukan, altitude, kelajuan F-15EX, malah kandungan komunikasi, siapa yang bercakap, dipaparkan dengan jelas sebagai ikon merah. Sasaran dikunci. F-15EX 4 buah, Biring 030. Jarak 120. Bisik juru terbang Malaysia itu seolah-olah bercakap sendirian. Mereka tidak perlu berkoordinasi dengan suara. Pautan data stealth yang menghubungkan antara F-35 berkongsi maklumat semua pesawat dengan serta-merta. Maklumat yang dilihat oleh pesawat pertama disampaikan kepada pesawat kedua dan ketiga dalam masa nyata. Seolah-olah 4 buah pesawat tempur berkomunikasi sebagai satu entiti raksasa mengepung mangsa mereka. Inilah kengerian sebenar F-35 yang tidak tercatat dalam spesifikasi katalog fusi sensor, dan yang mendorong fungsi itu ke tahap muktamad adalah ketekunan juru teknik Malaysia. F-35 kelompok awal yang dilepaskan oleh AS memang mempunyai masalah ralat sensor, tetapi jurutera Malaysia melaraskan setiap komponen sensor pada tahap mikroskop, membetulkan pepijat perisian secara menyeluruh, dan mencapai sensitivity yang hanya diandaikan secara teori oleh pengeluar Lockheed Martin. Tanpa menyadari, Major Kate terus menjerit ke arah langit yang kosong. Keluarlah, pengecut. Takut nak bersembunyi, ya? Sungguh memalukan, dia telanjang. Semua maklumat kedudukan, vektor, malah jumlah haba exhaust engine-nya telah didedahkan kepada pihak Malaysia. Dia terbang sambil percaya, akulah yang terkuat. Sudah tiba masanya, Komander Skuadron Malaysia mengangguk perlahan di sebalik topi keledarnya. Pada paparan mereka, nombor yang menunjukkan jarak ke musuh menurun seperti kiraan detik. Kelajuan Mach 25F 15EX mungkin berguna untuk melarikan diri. Tetapi dalam situasi sekarang, di mana ia memecut ke arah musuh yang tidak kelihatan, ia hanyalah kelajuan membunuh diri. Dia memecut ke arah bilah sabit sang malaikat maut. Gangguan pertama berlaku di kokpit Kate pada saat itu. Apa ini? Sekejap, kelipan seperti bunyi noise melintas di tepi instrumen. Ia adalah pantulan laser jarak pantas yang dipancarkan oleh F-35 untuk menentukan kedudukan. Tetapi keangkuhannya membuatkan dia terlepas pandang tanda yang membawa maut itu. Hanya hantu, ghost, atau ralat penyelenggaraan. Aku akan minta mereka laraskan semula radar apabila pulang. Dia tidak menyadari bahwa gangguan seketika itu adalah pengisytiharan skakmat dari pihak Malaysia. Skuadron F-35 Malaysia telah mencapai kedudukan serangan. Mereka belum menarik picu. Kekuatan sebenar
F-35 terletak pada penggunaan tombak, Spiar, yang menunggu di belakang tanpa menembak sendiri. Ya, Malaysia mempunyai satu lagi kelebihan rahasia. Pesawat lain yang menerima data besar yang dikumpulkan oleh mata F-35 secara masa nyata sedang menunggu jauh di belakang. Seram sejuk menjalari tulang belakang Major Kate. Naluri wanita atau naluri seorang elit memberitahunya tentang bahaya. Udara terasa berat. Dia merasakan pandangan mata yang tak terhitung jumlahnya dari langit yang sepatutnya kosong. Hei, sesiapa, ada tak sesiapa yang mendapat sebarang tindak balas? Walaupun inframerah, apa-apa sahaja. Tiada apa-apa yang terpapar, Komander. Sistem sepatutnya normal. Suara juru terbang lain juga bergetar. Mereka juga mula merasainya. Mereka bukan pemangsa. Mereka adalah ikan kecil yang dikelilingi oleh jerung gergasi yang tidak kelihatan di dasar laut yang dalam dan gelap. Tak mungkin. Kata-kata Kate semasa taklimat terngiang-ngiang kembali. Tolong baiki barang diskaun kamu. Bagaimana jika pesawat itu bukan dibaiki, tetapi dipertingkatkan? Bagaimana jika mereka tidak boleh terbang, tetapi tidak kelihatan? Lebih pantas daripada pemikiran itu bertukar menjadi ketakutan, situasi mula bergerak. Kesunyian dipecahkan bukan oleh jeritan Kate sendiri, tetapi oleh bunyi amaran yang menakutkan yang mewarnai keseluruhan kokpit dengan warna merah. Kesunyian dipecahkan oleh jeritan maut yang menusuk. Bunyi amaran dari penerima amaran radar berdering seperti orang gila di dalam topi keledar Kate. Itu adalah siren putus asa yang bermaksud dia telah dikunci sepenuhnya oleh musuh. Tidak mungkin. Di mana tiada apa-apa di radar. Secara refleks, Kate menolak kayu kawalan ke kiri dan melakukan pusingan tajam. Sutji mengetatkan tubuhnya dan pandangannya menjadi kelabu. Tetapi bunyi amaran tidak berhenti. Sistem peperangan elektronik F-15EX yang terkini, EPAOS, memaparkan mesej ralat dengan bersungguh-sungguh. UNKNWNT. Kerusakan sistem. Oh, tidak. Aku tak nampak musuh. Siapa yang mengunci aku? Eagle 2, laporkan. Sial, ditembak dari mana? Eagle 3, hilang kawalan. Tak guna, gangguan, tak berfungsi. Mereka tidak menggunakan radar. Jeritan dari bawahannya bertubi-tubi kedengaran di radio. Di hujung pandangan mata Kate, F-15EX yang lain menerima penilaian knockout dalam simulasi dan kelihatan berasap sebagai tanda telah dikalahkan, lalu meninggalkan zon latihan. Kelajuan Mach 2,5 dan 12 peluru berpandu hanyalah beban jika Anda tidak dapat melihat siapa yang Anda tembak. Tenang, guna inframerah, cari dengan flare. Kate menjerit, matanya merah merenung langit. Tetapi di langit Alaska yang luas dan biru itu, benar-benar tiada apa-apa selain awan. Perasaan seperti bertarung dengan orang halimunan. Ketakutan mula meresap ke dalam ketenangannya. Tak mungkin. F-35 Malaysia sepatutnya barangan cacat kelompok awal. Sensornya asyik ralat, dan mereka tak sepatutnya boleh berkoordinasi dengan tepat. Jadi, kenapa mereka boleh membidik dengan setepat ini? Tiba-tiba, satu teori terlintas di pikirannya. Ia adalah taktik yang sepatutnya difikirkan oleh seorang profesional ketenteraan terlebih dahulu. Tetapi anggapan bahwa Malaysia hanya membeli barangan lama telah menghapuskan kemungkinan itu dari pemikirannya. Tidak mungkin. F-35 itu hanyalah umpan, decoy. Ia tidak menembak sendiri. Tekaannya betul. Tetapi dia terlambat. Jauh 100 km di belakang, tersembunyi di sebalik skuadron F-35, terdapat pesawat lain. Ia adalah TUDMF A-18D Hornet, sebuah pesawat yang lebih tua, tetapi bahagian dalamnya telah diubah suai secara radikal, penuh dengan peluru berpandu jarak jauh yang diubah suai. Taktik Malaysia adalah seperti ini. F-35A di barisan hadapan menentukan kedudukan musuh pada tahap milimeter dengan sensor pasif mereka. Data itu dihantar kepada F-A-18D di belakang melalui pautan data berarah yang tidak dapat dikesan. Dan F-A-18D yang tidak memancarkan gelombang radar menembak peluru berpandu secara unilateral dari zon selamat. F-35 adalah mata dan pautan data.
A-18D adalah tombak. Sistem hibrid ini yang diimpikan oleh A.S. sebagai taktik gabungan F-15EX dan F-35, tetapi gagal direalisasikan karena kos dan koordinasi yang kurang, telah berjaya dilaksanakan dengan sempurna oleh Malaysia, menggabungkan pesawat lama dan pesawat stok sisa. Gila, mereka memautkan jet sampah seperti itu. Spesifikasi perisian sepatutnya berbeza, jeritan Kate hilang dalam kekosongan. Ya, spesifikasinya berbeza. Biasanya, mereka tidak akan dapat berhubung. Itulah sebabnya jurutera Malaysia menulis semula program satu persatu, menyambung semula pendawaian, dan bekerja semalaman untuk membetulkan pepijat. Jika mereka tidak boleh menang dengan spesifikasi katalog, mereka akan menang dengan kebijaksanaan dan keringat. Itulah cara orang Malaysia, yang diejeknya sebagai pencinta pelekat diskaun. Berjuang, takkan aku lepaskan, cik muda. Dia terasa seperti mendengar bisikan juru terbang Malaysia itu. Grer, jangan hina aku. Kate membuat percubaan terakhir. Afterburner sepenuhnya. Dia mengangkat hidung pesawatnya dengan gerakan yang ganas, hampir kepada thrust vectoring, dan beralih ke pendakian menegak. Aku tidak akan kalah dalam kelajuan dan kuasa. Aku akan mencipta jarak sekali lagi dan menstabilkan diri. Dia percaya pada kuasa enjin F-15EX-nya. Dia memecut ke atas, dan pada puncak pendakian, saat dia membalikkan pesawatnya untuk memeriksa di belakang jantung, Kate berdegup kencang dan terhenti. Tak mungkin, ia ada di sana, di ruang yang sepatutnya kosong. Badan pesawat hitam itu, disinari cahaya matahari terbenam, terapung seperti hantu. F-35 Malaysia. Pesawat yang sepatutnya ditinggalkannya pada Mach 25 itu entah bagaimana melekat di belakangnya, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Kenapa? Macam mana? Jawabannya mudah. Semasa dia panik dan membuat pusingan yang sia-sia, F-35 itu secara senyap-senyap menyelinap masuk, mengira laluan terpendek dan menjimatkan tenaga. Penerbangan yang sangat indah tanpa pembaziran. Ia bukan sahaja tentang prestasi mesin, tetapi perbezaan dalam kemahiran juru terbang. Melalui kanopi, dia melihat topi keledar juru terbang Malaysia. Dia tidak menembak peluru berpandu, dia hanya memiringkan pesawatnya dan mengibaskan sayapnya. Ia adalah penghinaan terbesar dalam pertarungan udara. Mesej itu, aku boleh menumbangkan kau bila-bila masa, tetapi aku lepaskan kau. Harga diri Kate hancur berkecai. Pesawat tercanggih, kuasa tembakan yang hebat, kebanggaan sebagai elit tentera A. Semuanya tidak berdaya seperti mainan kanak-kanak di hadapan sayap hitam ini. Ketakutan dan penghinaan menyebabkan dia terdiam. Suara sistem yang kejam bergema di kokpit. Musnah. Killed. Mimpi ngeri 40 saat telah berakhir. Major Kate merangkul kayu kawalan dengan tangan yang menggeletar, tunduk lemah di hadapan matanya. F-35 Malaysia itu membuat roll dengan anggun dan hilang ke langit biru Alaska. Ia adalah saat pesawat yang dilabelnya sampah telah merampas kedudukan sebagai yang terkuat di dunia. Apabila sekatan radio ditarik balik, hanya suara tenang komander Malaysia bergema di saluran yang sunyi. Dari pihak Malaysia, status operasi selesai. Latihan yang baik, terima kasih. Tiada sedikit pun sindiran dalam kata-kata itu. Hanya penghormatan tulen sebagai profesional. Itu pula menusuk tajam ke dada Kate. Dia sedar, kekuatan sebenar bukanlah membanggakan spesifikasi dengan suara yang lantang. Ia adalah mengasah taring dalam diam dan hanya menampakkan kilauannya pada saat yang genting. 1 jam selepas latihan tamat, keheningan yang menyesakan menyelubungi bilik taklimat. Gelak ketawa sombong sebelum ini hilang entah kemana. Yang tinggal hanyalah juru terbang A.S. yang harga dirinya hancur berkecai, pucat lesi seolah-olah melihat hantu, dan anggota TUDM yang tenang merenung ke hadapan. Boleh kamu jelaskan, Major Miller? Jenderal Tentera Udara A.S. yang menyelia latihan bertanya dengan suara yang perlahan. Major Kate tidak dapat berdiri. Tangannya masih menggeletar sedikit dan dia jelas menahan air mata yang hampir tumpah. Maafkan saya, Jenderal. Saya tidak ada alasan. F-15X saya tidak pernah, walaupun sekali, dapat mengesan musuh. Mereka
Mereka seperti ahli sihir. Mereka tidak kelihatan di radar, tetapi mereka ada di belakang saya. Walaupun saya lari, mereka sentiasa meminta saya. Apabila saya sadar, saya sudah mati. Suara getarannya menjadikan udara di dalam bilik semakin berat. Jenderal itu mengeluh panjang dan memaparkan satu data di skrin besar. Ia adalah log penerbangan yang diperoleh dari F-35A, Malaysia. Ahli sihir? Tidak, Mejar. Mereka tidak menggunakan sihir. Apa yang mereka gunakan adalah akumulasi teknik asas yang kita abaikan karena kita anggap ia menyusahkan. Jenderal itu menunjuk ke arah graf. Lihat, nilai sensitivity sensor ini. Jika jumlah teralat piawai pengeluar adalah plus minus 5, pesawat mereka adalah 0. Dilaraskan sedekat mungkin kepada 0. Ini tidak dapat dilakukan dengan perisian sahaja. Ia adalah nilai yang tidak mungkin dicapai melainkan sudut pemasangan sensor, pematerian pendawaian, dan ketebalan salutan stealth pada permukaan pesawat. Semuanya diperbetulkan oleh tangan manusia pada tahap mikron. Riuh rendah kedengaran di kalangan hadirin. Ini bermakna juru teknik Malaysia telah menggilap pesawat yang dipanggil Ratu Hangar itu dengan ketekunan yang melampau mengorbankan waktu tidur mereka. Kita menganggap F-35 sebagai produk siap dan merungut kepada pengeluar jika ada masalah, tetapi orang Malaysia berbeza. Mereka menganggapnya sebagai bahan mentah. Mereka menggilapnya dengan tangan mereka sendiri, memeliharanya, dan menempanya semula menjadi pedang Malaysia yang sempurna. Mejar, kamu mentertawakan mereka kerana suka pelekat diskaun, bukan? Tanya jenderal itu. Dan Kate menggigit bibirnya, mengangguk perlahan. Itulah kesilapan terbesar kita. Orang Malaysia tidak membeli barang murah. Mereka membeli berlian mentah yang kita buang karena kita tidak nampak nilainya dan kebanggaannya. Dan kini, berlian itu telah digilap, memancarkan kilauan yang cukup untuk memotong leher kita. Air mata Kate akhirnya tumpah. Ia bukan air mata kekalahan, tetapi air mata penyesalan atas keangkuhannya sendiri. Jenderal itu menoleh kepada komander Malaysia yang duduk di sudut bilik. Komander, saya ada satu soalan. Bagaimana Anda boleh melakukannya? Pautan data F-A-18D secara teori mungkin, tetapi untuk menggunakannya secara praktikal memerlukan masa bertahun-tahun. Adakah Anda menggunakan sihir? Komander Malaysia itu berdiri perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan sebarang kesombongan kemenangan, tetapi penuh dengan kerendahan hati dan ketenangan. Jenderal, di negara kami mempunyai konsep lama yang dipanggil jaga jentera, jaga alat. Orang Amerika saling berpandangan pada istilah yang asing itu. Ya, ia adalah ajaran bahwa jika alat dijaga dengan baik dan digunakan untuk tempoh yang lama, suatu hari nanti roh akan mendiami di dalamnya. Kami tidak mempunyai budget atau sumber untuk membeli yang baharu secara berterusan. Itulah sebabnya kami menggilap sayap yang diberikan, mendengar suaranya, dan menggunakannya sehingga ia menjadi sebahagian daripada kami. Jika kami berbuat demikian, mesin pasti akan bertindak balas. Kemenangan hari ini bukan kerana kebolehan juru terbang. Ia adalah kemenangan juru teknik yang menghadapi pesawat itu setiap hari di hangar yang membekukan, tambahnya. Roh? Jenderal menanggalkan topinya dan menghela nafas dalam-dalam. Mungkin kita telah melupakan perkara paling penting untuk sebuah senjata apabila kita terlalu mengejar kecekapan. Tahniah. Saya mengucapkan penghormatan yang tulus. Sejurus dengan tabik hormat jenderal, semua juru terbang A.S. di dalam bilik berdiri serentak dan memberi tabik hormat kepada anggota TUDM. Di situ, tiada lagi perbezaan kaum, kebangsaan, atau usia pesawat. Hanya ada ikatan yang hangat antara mereka yang mempertaruhkan nyawa di medan perang udara yang kejam. Selepas latihan, di landasan Ailson, Major Kate Miller berdiri di hadapan F-35A yang bersedia untuk pulang ke Malaysia. Dia perlahan-lahan menyentuh badan pesawat yang pernah dipanggilnya sampah itu. Sentuhan di hujung jarinya adalah licin, dingin, dan diasah dengan begitu tajam sehingga menakutkan. Maafkan saya, dan terima kasih, bisiknya kepada entah siapa. Kamu semua sangat cantik. Dengan matahari terbenam di belakang, F-35 Malaysia berlepas. Siluetnya bukan lagi pesawat pejuang buatan Amerika.
Ia adalah image pelindung baharu yang disemai dengan semangat Malaysia yang dilahirkan semula untuk menjaga langit negara. Amerika merancang untuk melupuskan F-35, tetapi sejarah kemudian akan mencatat Amerika telah menyerahkan pedang terkuat kepada Malaysia, sahabat yang paling boleh dipercayai, walaupun ia adalah kebetulan yang tidak disengajakan. Sebagai hasilnya, dunia telah memperoleh perisai yang lebih kukuh. Melihat pesawat yang tinggal di langit, Major Kate bersumpah, "Aku tidak akan kalah lagi. Aku akan terbang bukan dengan angka katalog, tetapi dengan semangatku sendiri." Mimpi ngeri 40 saat yang diajarkan oleh sayap Malaysia itu adalah pelajaran terbaik yang mengubahnya menjadi juru terbang sejati. Bagaimana perasaan Anda? Sayap yang dibuang oleh A.S. sebagai kegagalan telah diangkat oleh ketukangan rakyat Malaysia menjadi pesawat elit yang dicemburui dunia. Apa yang diajarkan oleh peristiwa ini adalah bahwa kekuatan sebenar bukanlah pada angka di carta spesifikasi, tetapi pada dedikasi dan semangat orang-orang yang menyokongnya. Selagi ada semangat jati diri Malaysia ini, yang mana walaupun alat yang ketinggalan zaman boleh mengatasi yang terkini jika diberi jiwa, langit negara ini akan dilindungi dari sebarang ancaman. Bagaimana perasaan Anda tentang pembalasan yang mendebarkan ini? Kami menantikan komen Anda yang bersemangat. Kita jumpa dalam keajaiban seterusnya.